أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات syukur dan puji kita dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas taufik dan hidayatnya kepada kita untuk kita sama-sama mengikuti pengajian majlis ilmi kita pada hari ini, hari bahagia dan hari mulia. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita sekalian insya-Allah taala. Kita di akhir-akhir ini banyak kita dapati ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia di dunia ini, terutama terhadap orang-orang Islam itu sendiri yang selaku hamba kepada Allah yang beriman serta mengikuti ajaran Allah sendiri dan ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu diuji dan diturung bala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah yang ada di sebaliknya hikmah dan tujuan yang tinggi bagi Allah yang Maha Suci, yang mana tidak syak lagi ujian Allah atau ibtila merupakan sunnatullah, sunnah atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya, sama ada yang mukmin atau yang bukan mukmin. Maka lebih-lebih lagi kita orang mukmin ada hubungan rapat dengan akidah kita dan ada hubungan rapat dengan cara hidup kita. Bagaimana kita nak menghadapi ujian Allah dan bagaimana kita nak belajar dan nak tahu mengapa Allah uji dan apakah cara-cara atau dasar-dasar Islam dalam nak mengubati akan orang-orang yang ditimpakan oleh bala dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah baru dia panggil jeja. Dalam negeri kita ni ada suatu aturan, suatu undang-undang daripada kerajaan terhadap orang-orang yang berlaku di di 3 wilayah ni. Dia ada satu rabuk dia panggil kata jeja, yang maknanya mengobati nak hilang keduka cita dan sebagainya.
Maka kita mari tengok dalam Islam kita ni sejauh mana ada dasar-dasar ni mengenai perkara nak mengobati orang-orang yang ditimpa oleh ujian dan bala. Kerana sudah menjadi suatu perkara yang nyata jelas molek. Katanya orang yang diuji tak sama dengan orang yang tidak dikena uji. Kita orang tak kena uji, tak ada rasa apa-apa kesusahan, kesempitan dan kedukacitaan. Tapi bagi orang yang kena uji, walaupun dia kadang-kadang ada imej, tapi kadang-kadang imej tak pandai untuk nak mentasliahkan, menghiburkan hati dia, sehingga kadang-kadang membawa kepada dia melanggarkan ajaran Islam kita yang mulia. Contohnya seperti saya selalu bawa data bahwasanya seorang perempuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian anaknya. Tiba-tiba dia pergi ke kubur. Dia menangis atas kubur kerana kematian anak dia. Tiba-tiba Nabi SAW lalu di tepinya, dan Nabi sebagai seorang pemimpin, lalu Nabi dia nasihat kepada rakyat dia yang melakukan sesuatu yang menyalahi ajaran Islam. Nabi kata, isbiri wattaqillah wasbiri. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Maknanya jangan kamu duk menangis lah. Kerana menangis panggil apa ni? Niyahah. Di atas kematian siapa saja tak kira, sama ada anak sendiri atau bukan anak sendiri. Wasbiri, dan sabarlah kamu. Dua perkara Nabi kejiwaan untuk nak mengobat panggil, untuk nak jaga jiwa orang ditimpa kematian anak. Tapi oleh kerana orang perempuan tadi dia ketika itu seolah kata iman dia dhaif, takwa dia tidak ada dalam hati, maka dia jawab kepada Nabi SAW. Dia kata, mungkin jauhlah, mungkin tak apalah, tak ada kena mengena dengan kematian anak. Nabi pun tak ada kata apa. Sebagai kalau nak kata takut kau tambah duka cita perempuan tadi. Lalu Nabi balik ke rumah. Tiba-tiba mari kesedaran kepada perempuan itu. Dia rasa kata, siapa dia tadi yang beri tegur dengan dua kalimah, ittaqillah wasbiri, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Dia pun rasa juga, dia sebut kelimah-kelimah takwa ni. Orang ada sikit sebanyak iman, ada sikit sebanyak takwa. Lalu dia tanya orang, siapa dia tadi yang dia tu beri tegur kepada aku tadi. Lalu orang kata Nabi. Dan dia bertanya, di mana Nabi sekarang? Maka dijawab kata Nabi di rumah. Dia pun pergi turut di rumah Nabi SAW. Dan dia minta maaf kerana di atas jawapan dia yang tidak beradab, tidak ada akhlak terhadap seorang yang jadi Nabi dan seorang yang soleh. Lalu Nabi jawab balik kepada dia, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah ketika ditimpa bala dan ujian pada mula-mula sekali. Ini satu pengajaran yang kita boleh ambil dari cerita dan hadis ni. Katanya Nabi dia usaha nak jaga, nak hilang keduka cita dan nak masuk dengan ajaran Islam. Tapi oleh kerana sesungguh orang itu dia tidak tahu ajaran Islam, atau sebelum dia tahu lagi, maka Nabi ajar katanya, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hendaklah dilakukan ketika ditimpa ujian mula-mula sekali. Lepas ada tu bukan tak boleh, tapi kelebihan dia, keutamaan dia, pahala dia tidak sama dengan pahala orang yang dia dapat
menjalankan kesabaran dia pada permulaan. Nah, dengan itu pada hari ini insya-Allah sebagai ganti tuan guru kita yang tidak ada di rumah hari ini, perjalanan untuk membawa risalah Islam, nak baca sampan kepada masyarakat Islam dan bukan Islam mengenai satu kerongkan yang besar iaitu Madinatus Salam, insya-Allah supaya dapat mengetahui ramai katanya tujuan kita nak bina, nak mengadakan Madinatus Salam ini adalah tujuan untuk nak memberi kemaslahatan kepada ummah dalam nak membawakan Islam kita insya-Allah taala. Dengan itu mari kita kenal gapo dia dasar Islam dalam nak mengobati jiwa orang yang ditimpa musibah atau orang yang dikenakan ujian. Memang setiap masa ada orang kena uji. Uji dengan cara rengeh, kebiasaan atau uji yang luar biasa. Luar biasa misalnya kita kata macam orang kita bantu sekarang iaitu macam di Suria yang dulu tidak pernah berlaku perang, rusuhan, pergaduhan, pembunuhan semacam hari ini sejak 2 tahun kat 2 tahun dah. Dari itu yang kerban jiwa hak mati dah lebih kurang 60,000 lebih dah hak sakit, hak lari beberapa ramai sampai juta-juta orang. Maka itu suatu ujian yang kita rasa luar biasa. Luar biasa kerana tak pernah berlaku lebih-lebih lagi pada negeri dia sendiri. Yang keduanya iaitu hafsa-hafsa iaitu saudara kita orang-orang Islam Rohingya yang mana kena lari, ada kena seksa dan sebagainya seperti mana kita tahu. Maka itu juga suatu ujian yang luar biasa. Maka bagaimana manhaj dasar Islam untuk nak tahu kepada mereka itu. Dan kita orang yang belum diuji lagi. Kita tidak tahu duduk dalam alam gaib. Adakah kita akan diuji dan sejauh mana ujian Allah akan ditimpa ke atas kita kalau ada ujian. Kita tak tahu lagi. Teruk ke, rengeh ke, sikit ke, banyak ke, kena lari, kena hijrah ke, atau boleh duduk lagi. Kita tidak mengetahui, tidak ada dalam pengetahuan kita, tidak ada. Hanya wa innama ilmuha indallah. Rasanya pengetahuannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiat benda gaib, kita kena sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak ada ilmu, ada pun sikit saja dan tidak sampai, tidak tembus kepada benda-benda gaib. Maka pertama mengenai hak pengobatan terhadap orang-orang yang diuji dan juga orang yang tidak kena uji. Ini boleh pakai berlaku ni. Iaitu Allah Ta'ala akan beritahu kepada kita bahawasanya dunia ini darul ibtila, darul imtihan, darul ikhtibar. Dunia ini merupakan negeri ujian. Allah bagi dua, dunia dan akhirat. Akhirat tak ada dah ujian. Akhirat nanti terima natijah daripada ujian. Nanti ambil kenen hak sab, Tuhan sab atas dunia ni, maka kita keep kenen di akhirat nanti. Apa dia pun dia lagu mana. Hanya di dunia ini saja, dan dunia ini dijadi adalah sebagai ujian. Maka banyak sekali manhaj dasar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada Al-Quranul Karim sebagai asas kitab untuk nak beritahu mengenai apa yang akan dilakukan di dunia ini dan juga apa yang akan dilakukan di akhirat nanti. Sebahagian daripadanya ayat yang kita selalu dengar dan mungkin sesengah kita selalu membacanya,
yaitu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Molek ayat ni, ingat molek, faham molek, yang mana kita selalu dengar kata ni, ayat ni adalah tahu katanya Allah Ta'ala menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup, liyabluwakum adalah untuk mengujikan kamu. Jelas cerak molek, ibtilaikum untuk nak perperasaan di atas diri kamu. Mati pun ujian, hidup pun ujian. Dua-dua selalu, bukan hidup dah. Masa mati pun ujian dah. Ujian untuk nak terima sama ada balas ganjaran yang baik atau ganjaran yang buruk di hari akhirat nanti. Ayyukum ahsanu amala, siapa dia di kalangan kamu yang amalannya lebih baik. Pentingnya ahsan tu, ahsanu amala tu penting sekali. Sama ada ketika kita hidup dan ketika kita mati. Sebab tu bila mati kena ahsanu amala, iaitu qaulu la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah, syahadah. Nak mati khatimah, husnul khatimah. Sungguh pada ahsanu amala, husnul khatimah, elok kesudahan hidupnya. Mati sudah habis hidup, tapi mati dalam keadaan kita boleh bersyahadah, mengaku dan menguatkan lagi, jenjang lagi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ayat kata dunia, hidup ni dunia dah lah. Hidup ya gu dengan dunia. Ada dunia, ada hidup. Ada akhirat, ada mati, ada akhirat. Tak ada kata mati manusia tak ada akhirat. Semua kembali kepada akhirat belaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua ayatnya, Allah Ta'ala mensifatkan dunia sebagai benda permainan. Kita kena faham juga, walau orang tak kena uji pun kena faham. Lebih-lebih lagi orang kena uji. Katanya dunia ini adalah laibun walahwun, tempat yang hiburan dan tempat permainan sahaja. Bukan tempat tetap, tempat diberi pahala untuk balas amalan kita. Tidak sama sekali. Sebab tu Allah Ta'ala dia ayat katanya, wa ma hazil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surah Al-Ankabut ayat 64. Maksudnya, tidak ada dunia ini, kehidupan dunia ini, kecuali adalah permainan sahaja, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah atau ialah kehidupan yang sebenar. Hayawan makna kehidupan hak sungguh-sungguhnya akhirat tu. Lah ni gitu-gitu ya. Itu makna batal lahibun wal'awun, supaya budak dak main lah. Main serta dia wuti main, bukan nak main sepanjang masa. Tu lepas dia puas dah, siapa masa dia dah, maka dia akan balik. Kita pun demikian itu juga. Setelah mana ajar kita, siapa masa hidup kita, maka kita akan tinggal permainan ni, dunia ni, dan kita akan pergi kepada al-hayawan, kehidupan yang sebenar, iaitu hayatul akhirah, darul akhirah, hidup akhirat. Betul ni kita kena sedar berlaku. Orang kena uji mutlahnya tu, tak ada apalah, dunia star saja. Akhirat penting sekali. Kita bersepatu juga orang belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, lau kanu ya'lamu tadi, iaitu jikalau mereka mengetahui. Tapi banyak ke tahu tapi tak sedar. Tak sedar kata dunia ni permainan. Tahu kata dunia ni sementara, tapi tak sedar kata dia tu sebagai sementara permainan, dan juga akhirat tu tempat kekal dan tempat akan tetap oleh manusia. Yang ketiganya, Allah Ta'ala banding dunia ini, kehidupan dunia dengan air.
innama masul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Maksud dia reka-rekahnya iaitu Allah Ta'ala banding kehidupan dunia ni macam air. Tu. Bagaimana air? Iaitu Allah turun daripada langit, lalu dia campur dengan tumbuh-tumbuhan. Ada upu, ada apa sayur dan sebagainya. Nah, ada tanam padi, gandum dan sebagainya. Nah, daripada bagai-bagai yang dimakan oleh manusia dan juga binatang-binatang. Menjadi makanan mereka itu, sehingga apabila bumi berhias dengan sempurna, comel dah, subuh hijau, buah lebatnya Masya Allah, nah, dahannya panggil rating tubik, menjutai, wazanna ahluha, seka oleh tuai dia tu, dia kuasa belaka. Boleh jual tahun ni Masya Allah, buah mahal, nah, sayur pun mahal. Puasa seronok. Memang begitu setiap orang yang dia usaha, dia seronok dengan usahanya yang berjaya. Kerana bumi subur, tumbuhan yang hijau, buah yang banyak sudah tentu menyeronokkan hati tuai si penanam itu. Tapi ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datang perintah kami malam atau syari. Mari ribut, mari angin, mari hujan, mari apa ni bah. Faja'alna hasidan, maka jadilah kami semacam telah diketamkan. Macam tak ada apa dah. Tu. Supaya bumi kosong, jadi bumi kosong supaya tak biasa tani. Tuhan kuasa wak. Hak subuh, hak hijau, hak lebat, hak tinggi, hak banyak buah, tapi mari sekaligus amrullah, perintah daripada Allah, perintah tentera dia, anginnya, airnya, ributnya dan sebagainya. Hancur habis. Supaya orang ketai tak ada dah. Tengok tinggal daun saja. Kadang-kadang akar-akar bercabut habis. Tu. Seolah kemarin tak ada apa dah. Begitulah kami menjadi jelasan tentang ayat-ayat kami kepada orang yang berfikir. Kena fikir masalah-masalah kena fikir. Nah, fikir kehidupan dunia yang tidak tetap dan boleh jadi satu hari dia hancur, satu hari dia tu panggil rusak kerana dia bersifat dengan pano. Nah, pano-pano ni sifat dengan binasa. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim ya Allah Subhanahu wa taala dia memberi tahu kepada kita untuk nak tasliyah, nak jejah hati orang wasa kata dunia kekal. Nah, orang lain Tuhan tak uji, dia diuji, dia wasa lain. Ni lah Tuhan uji belaka. Tak kira siapa dia Tuhan uji. Orang senang Tuhan uji cara senang, orang susah Tuhan uji cara susah. Kita dengar pula hadis Nabi SAW mengenai orang yang memberi keutamaan di atas negeri yang kekal, di atas negeri yang fana, iaitu orang memilih akhirat di atas dunia. Nabi SAW dia bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Kena ingat malak, hei orang yang kasih akan dunianya, sudah tentu dia wimdarat kepada akhiratnya. Tu. Kalau kita berat dunia, yang menjejaskan akhirat. Fungkatub terhadap akhirat kita. Tu. Kalau kita ahabba, mengutamakan, maknanya kasih saya kena kepada dunia lebih banyak daripada akhirat. Adarra bi akhirati, nescaya dia tu akan bermudarat kepada akhirat dia. Lepas tu, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu.
Siapa-siapa yang dia mengutamakan kasihnya kepada akhiratnya, sudah tentu dia beri kesan terhadap dunianya. Orang wi akhirat lebih banyak, dunianya kena kurang. Sebab seolah tu benda ni benda bulat, benda besar gitu. Bila kita wi hak ni je renyok. Wi ke berat ni hak ni renyok, seolah gitulah. Tu. Tapi yang lebih baiknya kita wi timbal-timbal sekuat-kuatnya sama, jangan beratkan dunia di atas akhirat. Kalau boleh berat akhirat di atas dunia, maka itu lebih comel dan lebih baik. Dan dunia ni Nabi SAW dia mensifatkan sebagai sijnun, sebagai apa, penjara gok kepada orang mukmin. Seperti mana hadis riwayat Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Ada ni banyak juga orang keliru, dia katanya, orang mukmin tak boleh buat kerja lah dunia, kena ambil akhirat semata-mata, tak boleh dunia. Tidak macam itu maksud dianya. Maknanya bila orang masuk gok ni, siapa-siapa tak kira, jangan kira orang binatang seperti tu juga. Hak dia nak sekali gapo dia nak bebas daripada gok. Nak keluar daripada gok. Tengok burung, sama ada burung gapo, titik tak titik, kuku tak kuku, burung tiak tak tiak kan, tak kira dah. Burung ngebuk tak ngebuk, dia selalu panggil nopak dalam sarang dia, cari lubang nak keluar daripada sarang yang sempit, nak tuju kepada sarang yang luas. Jadi bandingin Nabi katanya orang mukmin dunia menjadi penjara kepada orang mukmin. Maksudnya orang mukmin dia yasyuk ni mana rindu supaya dia bebas daripada dunia, nak pergi pada akhirat. Dalam hati pun kadang-kadang dia tu dipengaruhi oleh dunia, kerana tarik ke dia kuat, tarik ke dia dengan syaitannya, dengan nafsu dia. Kadang-kadang dia rasa nak duduk dalam gok lagi. Tu tak usah tu baik, kerana sedap boleh jadi tuai dak wiupai molek-molek. Tak tu rasa apa sare mah sare apa kau sedap lagi. Tu. Tapi orang mukminnya sebenar dia usaha nak keluar daripada dunia, nak pergi kepada akhirat, rindu kepada akhirat. Setiap hari, setiap masa dia niat kata dia ni nak pergi kepada akhirat. Sedar kata diri dia ni di atas dunia hanya sementara saja dan dia akan kembali kepada akhirat nanti. Adapun orang kafir, dunia ni merupakan syurga bagi dia. Kerana tak ada syurga dah bagi dia dalam pahamnya dia. Kalau syurga apa, syurga panggil seni, itulah syurga dia. Habis itu setengah puak dia kata, sawan you naik ok. Dia kata syurga duduk oleh dada. Duduk oleh dada itulah. Bila hati seni, itulah syurga. Tu. Sebab tu setengah orang kata, bila orang mati panggil molek di isi dia tu, mati dia panggil mati dua kurang sanggup. Tu hak tu besar sekali. Dia kata pergi syurga dah. Dia tak ada kira iman kepada Allah, tak ada kira kata taat kepada Allah, tak ada kira semaya, tak ada kira puasa dah. Kira kata seseorang mati dalam keadaan tenang molek, pergi dengan molek, itulah orang tu ahli syurga dah lah di sisi mereka itu. Ini pahami yang tidak berdasar kepada ajaran agama. Dari itu kita ni nak royak, nak kata gapo-gapo ni, kita kena berdasar kepada kenyataan. Tu. Nak kata ma qaulukum ala hadzal mayyit, apakah pandangan kamu, perkataan kamu terhadap mayat ni? Kita kena tengok orang juga. Dari itu kalau nak kata, jangan duk kata ikut dia. Orang tak semaya pun kata begitu juga. Allah, jadi nampak kata buat main-main dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata al-jannah gitu ya. Syurga. Tapi kena tengok orang. Orang ni ahli syurga ke tak? Sudah tentu ahli syurga, ahli neraka yang tak sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Penghuni syurga ialah orang-orang yang berjaya.
Kita boleh tengok beza, boleh tengok keadaan orang, pertikam orang, amalan dia, kan patibat dia dalam semasa hidup dia. Barulah kita boleh nak puji dia atau nak cela dia. Berdasar kepada hak zahir. Kita nak pergi hukum dalam hati tak boleh, nak pergi seperong. Nak pergi apa ni? Nak pergi x-ray. Hati dia kata molek tak molek, betul tak betul. Itu bukan kerjaan kita. Kerjaan kita tengok zahir. Hukum Islam, dia menjalankan hukumnya di atas seseorang menurut zahir dia, kelakuan dia hak luar tu. Bukan hak dalam, kerana dalam adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja tahu. Wa hisabuhum 'ala Allah. Perkiraan terhadap mereka terserah kepada Allah. Ya itu. Itu dia maksud katanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan kita dengar pula perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ali kata molek boleh buat sedarlah diri kita. Dia kata dunia, inna dunya qadir tahalat mudbirah. Sesungguhnya dunia ini telah pergi hal keadaan membelakangi kita. Dunia duk pergi macam duk pergi. Makna supaya kata nak tinggal dah lah. Nak habis dah. Kalau kita kata tayar kereta kat kau bunga kau tak ada. Nanti rabuk je. Nanti pecah tayar tu. Dia bunga tak ada. Tadi tu. Wal akhirah qadir tahalat. Dan akhirat pun sudah pergi, tapi dia pergi mari. Pergi setelah mengadak kita. Kau mengadak. Walikulli minhuma banun. Dan bagi tiap-tiap kedua dunia dan akhirat itu ada anak-anak dia. Kita ni lah. Fakunu min abnal akhirah. Naklah kamu jadi daripada anak-anak akhirat. Tu pak kita akhirat, bukan dunia dak. Jadi pak kita tu akhirat. Wala takunu min abna dunia, jangan kamu jadi daripada anak-anak dunia. Fa innal yawm amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amalun. Comel sini dia kata, sesungguhnya hari ni maksudnya masa kita duduk dunia ni ada amalan tapi belum ada hisab lagi. Tak ada kira lagi. Kalau kita menega tak ada kira, laba rugi tak ada kira lagi. Menega tak kira dah. Wa ghadan hisabun wala amalun. Besok hari ada hisab, kira, tapi tak ada amal dah. Kalau rugi menega, nak pergi baki semula, nak pergi perung semula tak boleh dah. Sebab dia ada hanya hisabun saja, hisab saja. Tak ada amalan dah. Dunia ada amalan, tak ada hisab. Akhirat ada hisab, tak ada amalan. Masya Allah. Mari kita dengar satu cerita Ibn Jauzi dalam Tabsirah Jawayat. Comel cerita dia. Ingat cerita dia ni, boleh menyedarkan kepada kita. Dia kata ada riwayat katanya ada seorang raja yang banyak harta. Dia menghimpunkan harta banyak. Apa saja harta dia himpun untuk nak mengsenir-senirkan hati dia, diri dia. Seronok dengan dia. Dia makan apa saja yang makan, dan dia bina bina mahliga yang tinggi dia. Tinggi. Yang boleh duduk beberapa orang raja dan amir-amir. Amir-amir ni raja juga, raja rendah sikit pada muluk. Muluk ni raja besar. Tu. Lepas tu orang-orang besar, pembesar. Kota dia tu luah. Banyak bilik tu bilik ada cukup. Maknanya orang bilik raja lah, lagu mana bilik raja ada cukup lah. Pembesar ada. Lepas tu pula dia buat 2 pintu yang kukuh, dan tiap-tiap pintu tu ada budak-budak, ada orang jaga, ada tentera, ada orang tunggu pintu. Budak-budak ni untuk nak pergi serve ahan, nak layan dia dan sebagainya. Lepas tu dia suruh orang tu buat makan ni hak molek, hak sedap. Dia panggil keluarga dia, isteri dia, panggil sahabat dia, khadim dia makan di isi dia. Lepas tu
dia duduk atas katil. Atas katil yang katil kerajaan dia lah. Dia menyengai di atas bata dia. Lepas tu dia kata, hei diriku, dia kata, aku telah himpunkan dunia yang penuh bernikmat. Semua gapo tak ada berlaku. Nak gapo ada berlaku. Cukup bagi dia. Tak ada kurang sikit habuk. Maka hari ni dia kata, aku luarkan bagi kamu. Mu nak makan gapo makanlah diri aku. Tiba-tiba tengah-tengah dia duk kecek dengan diri dia lah, jadi bisik diri dia. Makna dia rasa apa kena dah lah. Seni dah diri aku tak ada apa dah. Nak gapo boleh berlaku, bahkan lebih pada tu lagi. Tiba-tiba datang seorang lelaki daripada luar daripada luar kota mari pakai yang buruk, dan mari pasang ada di apa ni, ada tu kok dia orang miskin lah, orang tak ada, orang minta sedekah, sail mari minta sedekah, mari tanya mana makan ni, ada kedai makan ni lebih-lebih. Mari sebelah pintu, katak pintu, katak derah kong. Tu siapa nak kocok apa ni mahligai dia. Orang susah. Nampak orang tu pasang panggil orang minta sedekah, tapi mai katak pintu derah hingga wasa apa kocok apa ni mahligai dia. Lalu kata dia pun kocok, budak-budak takut. Takut dah lah. Tahu tu pakak dia berdiri tengah jalan. Mari jumpa dengan orang nak minta sedekah ni. Dia kata, hei tetamu, gapo sangat mu tak juruh ni, jahat fanga ni, dia mai kata pintu raja ni. Allah. Nanti setelah nanti kita makan setagi. Dia pasal kata orang nak mari minta makan ni hal lebih-lebih lah. Lauk lebih-lebih. Kami akan beri apa sahaja daripada barang kami lebih makan. Lalu orang minta sedekah tadi dia kata, mung gi wayak tuai mung kata tubik start. Aku ada hajat penting sungguh. Mu tolong wayak kata kepada raja lah, dia tak ada panggil raja, panggil tuai mu. Maka dia orang-orang jumpa dia kata, mung walih jauh. Dia kata, mung ada kerja ke apa nak suruh tuai aku ni, raja aku suruh keluar pada kamu. Lalu pun dia tanya, royaklah gapo tujuan kamu mari tujuan apa? Dia pun royaklah. Royak gitu-gitu, royak gini-gini. Bagi royak kepada raja tu, mu heret dia. Mu jekah dia, lepas tu mu dia waktu baik jauh. Lepas tu puak-puak dia ni habis rain lah. Bawa senjata ke apa, takut apa ni, takut orang minta sedekah tu lawan. Kemudian kata oleh orang tadi, dia kata munduk tempatmu lah, munduk tempatmu masing-masing, tak usah duk gaduh, tak usah duk sibuk sangat, tak usah duk takut, tak usah duk lawan aku lah. Aku ni pia ni Malikul Maut kata. Aku ni Malikul Maut, aku ni orang nak ambil mayat, ambil apa ni, ambil nyawa kamu. Ambil nyawa kamu, dia kata. Lalu tu puak dia habis, selerok habis puak dia, ketara puak dia. Sehingga raja tubik mari, jumpa dengan Malikul Maut. Dia kata, mu nak gapo, aku nak uwi belaka. Aku nak uwi belaka, mu uwi gati lah. Mu jangan ambil nyawa aku, lepas tu mu ambil gapo-gapo nak ambil. Nak ambil apa ni mahligai aku, nak ambil krisi aku, nak ambil kati aku, ambil pergi. Tapi mu jangan ambil nyawa aku. Tu. Dia kata tak boleh. Aku mari tidak lain kecuali satu saja. Aku mari hanya rohmu saja. Tak ada makan ni bukan dia, kati bukan dia, mahligai bukan dia. Semua kesenangan ni aku tak sayang. Aku nak rohmu saja. Lalu dia pun ambil lagi. Habis. Mahligai besar, orang jaga penuh-penuh. Mari sore ya.
Mari buat minta sedekah gitu ya. Habis. Ini Ibnu Jauzi dia wayak dalam kitab dia At-Tafsirah yang juzuk 1 muka 169. Allah na'udzubika minad dunya ya Allah. Kita minta jauh dunia yang melupakan kita daripada akhirat ya Allah. Satu lagi cerita dia. Cerita ni Imam Ali radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah dia kata aku keluar bersama dengan Imam Ali radhiyallahu anhu. Pergi keluar, dia duduk di Madinah, dia keluar kepada bandar Madinah. Lalu dia kata aku fikir kepada hak ada dunia lah. Ya, seorang sahabat ni dia tidak pengaruh dengan dunia walaupun dia menego. Sahabat-sahabat ni ada orang menego di kalangan Abdul Rahman bin Auf terkenal sehingga fok kita tak nama apa ni syarikat Ibn Auf. Syarikat Takaful Sa'aqad Ibn Auf kerana dia terkenal orang menego yang berjaya. Tapi perniagaan dia bukan kerana untuk dunia semata-mata. Tapi dia adalah untuk nak ambil dunia ini menjadikan akhirat. Dari itu. Lalu dia fikir tentang dunia dan fitnah dia. Maka jawab Ali kata, "Hei Jabir, sesungguhnya dunia ini lebih hina daripada bahawa difitnahkan dengan dia oleh orang yang ada akal." Dia kata, "Hei Jabir, mu kena tahu. Kata kelazatan dunia ni ada nekaro. Duk pada nekaro." Dengar pak kita Ali ni. Ali kata kepada Jabir, satu makulun, duk pada kesedapan, duk pada makan. Dua, masyrubun minum. Tiga, malbusun pakaian. Empat, mangkuhun perkahwinan. Lima, masmumun ciume. Ni masmuun iaitu pendengar. Ni kara ni sedap dah. Cium pun sedap, dengar pun sedap, nikah pun sedap, pakaian pun sedap, minuman dan makan pun sedap. Ni kara ni. Qadar tu tak apa lagi. Dia tambah hak ni hak kita rasa menarik, iaitu dia kata ada pun makan ni maka sebaik-baik lembut, selembut-lembut ni sedap lah. Sesedap makan ni ialah makan ni orang yang dimakan iaitu asal. Makan pun asal ni nisai madu. Nisai madu ni tak ada lah benda yang sedap. Benda dibuahi oleh semua orang. Terutama makan ni orang-orang yang rasa nak hilang penyakit-penyakit dan sebagainya. Dia kata mu tahu tak katanya asal ni nisai madu ni gapo dia? Iaitu tahid. Tahid zubabah. Zubabah ni supaya lalak lah. Supaya tahid lalak dia kata. Supaya tahid lalak tu. Lepas tu pula dia kata adapun minuman yang sedap-sedap iaitu air. Air sedap dia kata. Tapi air itu sama aja. Orang pun minum, menatai pun minum. Sedap ke mana? Menatai minum dak air, minum dia kata. Pas kita minum dak minum, sama ya itu. You know, banding dunia nak dia kata orang ada megah-megah dengan minuman dan sebagainya sama dia kata. Lepas tu pakaian dia kata pakaian hak paling megah sekali dan dibuat megah oleh Islam sendiri di akhirat nanti, iaitu orang lelaki ni di akhirat akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pakaian harir dia panggil. Maka dia kata, mu tahu tak kata setera ni mek mana setera ni? Mek daripada dudah. Mek ada ulat. Pas ulat ke apa ya? Tak itu. Bukan benda besar, benda molek, benda comel, dak ulat. Kadang-kadang kita geli, dah kembali nak makan ulat. Tu. Lepas tu pula ada pun perkahwin ni tu. Tu. Perkahwin ni ya tidak lain. Kalau kita royak sini ada sepatutnya pun, tapi ya royak sebenar. Ya tu lubang kecil dengan lubang kecil ya tu ada lainnya lah kata. Dia kata begitu. Ali ni kata. Tak gitu. Tu. Hak kita dak megah dengan keduniaan dia kata tak ada lain. Lepas tu pula masmun dia kata. Masmun ni panggil yang dicium.
Iaitu air bau lah baliknya. Minyak bau. Kata minyak bau ni al-misk. Al-misk ni dang lah. Syuhu al-misk. Minyak bau misk ni. Bau sedap. Dia kata tidak lain. Mereka asalnya adalah daripada darah binatang saja. Ini nak oyak, nak banding tengok. Nak we kita tu jangan duk besar dunia, jangan duk we lebih pada akhirat. Kalau ingat benda-benda ni, ya wasa tupu lah sikit kita nak besar dunia tu, hati kita tu. Itu mengenai masalah dunia dalam pandangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang kedua pula kita mari yang kedua mengenai tadi Allah Taala ayat dalam Quran kata dunia ni adalah tempat ujian. Nak kita kenal molek walau diuji maka ya uji sementara saja bukan uji sampai ke bila masa dak. Yang keduanya kena ingat katanya yang diuji di dunia ni bukan kita seorang dak. Tu walaupun bunyi di Suria ini 10,000 di lain pun ada lagi. Dia ruhnya kena uji di mana lagi? Banyak diuji manusia di tupuk bumi ni ada belaka diuji. Cuma kadang-kadang tak sekaligus. Hari kita nampak besar kerana sekaligus. Di Suria pun berlaku, Rohingya pun berlaku, sini pun berlaku. Tapi tak lama berlaku pula. Di tempat kita hari ni berlaku, esok berlaku. Jadi berlaku semua. Tak ada wuti-wuti. Dan bukan sore kita tak. Kalau sore kita wasa kesik juga. Ni ramai. Orang tu kena uji, hari ni kena uji. Tak apa. Dan wasa pun tak apa. Ini adalah berdasar kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebut di antaranya Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surah Ankabut ayat pertama sampai ayat 3. Maksudnya Alif Lam Mim. Adakah manusia sangka bahawa mereka dibiarkan berkata amanah sedangkan mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tuhan uji dah, bukan hari ini saja, bukan kemarin, bukan setahun saja Tuhan uji. Orang-orang dulu Tuhan telah uji teruk-teruk. Cari tu. Tu. Daripada nabi, para nabi, orang-orang yang iman yang kukuh kuat diuji dengan uji yang teruk, yang kadang-kala kita tidak tanggung nak sabar nak menghadapi ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita satu lagi nak ayat sini. Sementara kita nak habis hisab pertama, iaitu cerita Ibn Jauzi. Wahai cerita Ibn Jauzi, wahai cerita untuk nak tasliyah, nak hiburkan kita, iaitu dia kata ada setengah orang baca dalam kitab-kitab. Dia tak ada wayak hadiah, wayak atas orang. Katanya Zulkarnain, ada sebut dalam suratul Kahfi bukan? Ketika dia kelik daripada masyarikil ardi wa magharibah, kelik pada pelantauan dia tu daripada timur, sebelah timur dan sebelah barat, pergi kata dia. Dia sapa klik kepada satu kawasan nama Babil di Iraq. Dia sakit teruk. Tu sakit teruk dan dia sedar kata sakit ni sakit akhir dah, sakit yang bawa mati dah. Lalu dia wasa kesia diri dia nak buat lagu mana. Wasa nak hibur diri dia sendiri nak buat lagu mana. Dia tulis surat kepada ibu dia. Wayak tu, hey ibu, kalau surat ni sapa kepada ibu, surat saya ni, ibu kena buat makan ni. Surat makan lah. Dia tak ada mati lagi. Lepas tu hipung orang semua, ibu kuasa nak panggil tu mari makan. Tapi ya tu jangan makan ni ibu ni oleh orang yang ditimpa bala. Buat syarat gitu. Tu mana tahu mana. Itu siapa dia kata kena uji, siapa kata kena bala, tak tahu. Tu. Lalu ibu dia pun
teruk apa yang dipesan oleh anak. Kerana dia tahu anak dia ni sakit teruk, barangkali bawa ada mati, dia pun buat makan ni banyak besar. Hipun semua manusia. Payah kata dapat orang mari kata, makan ni saya minta maaf deh. Jangan dimakan oleh orang kena uji je. Jangan makan ni saya oleh orang ditimpa uji je. Tak ada seorang habuk makan ni dia. Payah atas khabar kepada anak dia, Zulkarnain, dia kata, makan ni ibu tak ada payah makan. Dia kata tak apa. Maksudnya, bukan saya seorang tak kena uji. Orang yang ibu padah tadi suruh makan ni ibu tu, kena uji juga. Ya nak banyak tu ya. Siapa kena buat makan ni besar-besar oleh ibu dia. Tujuan nak tasliyah, nak menghiburkan diri, supaya jangan kesik dia seorang kena uji. Uji nak mati. Tak gitu. Ada apa biasanya uji sakit ni mati ni. Tapi oleh kerana seseorang bila tepuh uji dia rasa juga. Rasa kena seorang, lalu dia buat wasiat kepada ibu dia supaya buat makan ni. Tetapi apa yang dibuat oleh ibu tu tidak dimakan oleh orang kena uji. Setakat ni dahulu. Bagi pusingnya pertama insya-Allah kita sambung lagi sangkut paut dengan masalah dasar Islam untuk menghibur dan memberi mengubati akan orang-orang yang ditimpa oleh musibah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.